Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat ke Majlis mengangkat sumpah bagi pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar yang baharu. Majlis mengangkat sumpah diadakan di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Muda Mahkota, Pinggiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pinggiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pinggiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Penggaul Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Mulai dari 6 hari bulan Mei tahun 2021 sehingga 5 hari bulan Mei tahun 2023 termasuk kedua-dua haji tersebut diperbuat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 18 hari bulan Rajab tahun 1443 bersamaan dengan 19 hari bulan Februari tahun 2022, iaitu tahun ke-54 beta di atas takhta kerajaan negara Brunei Darussalam. Majlis diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam oleh Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datuk Juragan Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan Haji Kefli sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Saya, Muhammad Faisal bin Pihin Datuk Juragan Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan Haji Kefli dengan ini bersumpah dengan nama Allah yang Maha Kuasa bahawa saya akan dengan sebenar dan sesungguhnya berkhidmat dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, dan saya akan melakukan keadilan terhadap sekalian orang menurut undang-undang dan adat besar negara ini dengan tiada takut atau berat sebelah, pilih kasih atau niat jahat. Amin ya Rabbil Alamin. Juga hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar, dan Yang Arif Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar dan Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Muda Mahkota, Pinggiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Anak Isteri, Pinggiran Anak Sarah binti Pinggiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena ulang tahun Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-48. Majlis yang disembahkan oleh pasukan polis Diraja Brunei itu berlangsung pagi tadi
di Mes Pegawai Polis Diraja Brunei Gadong. Berangkat sama, Paduka Adinda Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengeran Anak Isteri Pengeran Rabiatul Adawiyah. Keberangkatan Duli Teraman Mulia dan Yang Teraman Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Juga berangkat Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Puteri Hajam Masna binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Komandan Polis Wanita. Sejurus keberangkatan, Duli Teraman Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan. Duli Teraman Mulia seterusnya berkenan memotong kek puja usia yang diiringi dengan nyanyian puja usia oleh pasukan choir. Duli Teraman Mulia juga berkenan menerima pasambah berupa tongkan kayu malam yang berukuran kira-kira 21 inci panjang. Di bahagian atas tampuk tongkan terukir nombor 48 dalam tulisan Romi dan Jawi bagi memperingati ulang tahun Hari Puja Usia Duli Teraman Mulia yang ke-48. Dua kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 2 kes dimasukkan dalam kategori 5. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang berhormat juga menjelaskan jumlah kes jangkitan baharu yang dicatatkan hari ini merupakan 696 dari 3,366 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sementara itu, sebanyak 1,926 kes baru telah dilaporkan pada hari ini, yang membawa jumlah kes keseluruhan sebanyak 32,513 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 1,230 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan. Sementara itu, 294 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 19,042 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 13,362 kes. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasihan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 9.1%, di mana 216 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasihan berkenaan. Seramai 13,047 kes positif kini sedang menjalani pengasihan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengungsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 18 Februari 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 50% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Dalam pada itu, terdapat 125 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan tempat perniagaan atau tempat awam dikesan pada hari ini. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi tadi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara.
Isu mengenai pemotongan gelang tangan turut disentuh semasa sidang media tersebut. Menteri Kesihatan menjelaskan pihak Kementerian Kesihatan dan komiti telah bersependapat membolehkan untuk sesiapa yang telah menjalani kuarantin dan bertukar kon hijau untuk menggunting sendiri gelang tangan masing-masing dengan mengambil video dan memasukkan tarikh dan masanya. Penularan wabak COVID-19 telah mengubah lanskap dunia dan juga negara Brunei Darussalam. Namun tidak dinafikan, COVID-19 telah memberikan impak yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan dan termasuklah dalam pelaksanaan rancangan-rancangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam usahanya untuk memelihara keselamatan awam, memantapkan perpaduan masyarakat dan memangkin pembangunan sosio-ekonomi. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengongsikan perkara tersebut semasa sesi muzakarah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama 17 ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apeng menjelaskan dengan cabaran berkaitan dengan jumlah perkumpulan yang terhad dan melaksanakan protokol kesihatan semasa penularan COVID-19, beberapa idea terhasil untuk meneroka kaedah alternatif sebagai tambahan bagi kaedah pengundian yang sedia ada yang membantu proses pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim dan ketua kampung berjalan lancar. Dengan adanya aplikasi ini juga menyediakan maklumat dan keterangan serta manifesto calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung yang setentunya memudahkan penduduk mukim dan kampung mengenali calon pemimpin masing-masing. Kita mendapati bahawa aplikasi ini jelas memberi impak positif yang ketara, iaitu dengan meningkatnya jumlah penyertaan pengundi dari kalangan belia yang mengundi menerusi sistem e-undi, iaitu dari 30% belia mengundi menggunakan kertas ballot paper kepada 54% dengan e-undi. Kita percaya bilangan ini akan meningkat. Terdahulu, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara menyaksikan pameran anjuran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Rombongan Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsyad. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38 Rabu ini. Bagi memastikan persembahan berjalan lancar dan teratur, pagi tadi diadakan latihan bersepadu di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir menyaksikan raptai Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Saibul Karim, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulong, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin Seri Paduka Dr. Hajarom Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Latihan diadakan mengikut sukan-sukan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tani nanti memanifestasikan usaha-usaha kita untuk membendung cabaran-cabaran terhadap bangunan negara dari segi endemik ini, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nanti pada akhirnya akan ada persembahan tema yang membawa para peserta untuk sama-sama menyanyikan lagu patriotik beramai-ramai, 3 buah lagu patriotik yang dicipta khas dan juga lagu yang memang dikenali dari mula-mula kita merdeka. Itu sebanyak 3 lagu dimedleykan.
Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 akan diadakan pada 22 Februari ini di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin. Bagi memastikan kelancaran majlis tersebut, petang tadi diadakan tinjauan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir yang amat mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Ketua Hakim Syar'i dan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Sebanyak 8 kumpulan melibatkan 3,800 peserta akan mengikuti acara perbarisan lalu pada sambutan Hari Kebangsaan ke-38. Perkara tersebut dinyatakan oleh Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38 petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Manakala tumpuan utama Majlis Kesyukuran, sembahyang Fardu Maghrib dan Isya berjemaah, membaca surah Yasin dan doa kesyukuran akan diadakan pada hari Selasa 22 Februari bertempat di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Pelaksanaan beberapa majlis sempena sambutan itu nanti akan mengikut sukan-sukan, garis panduan dan SOP yang dikuatkuasakan pada masa ini. Semua jemputan, peserta, petugas dan orang ramai yang akan hadir adalah yang sudah melengkapkan 2 dos suntikan vaksinasi. 3 dos vaksinasi adalah digalakkan. Semua jemputan, peserta, petugas dan orang ramai yang akan hadir mesti mengimbas Bro Health, diperiksa suhu badan, menjalankan ujian ART dan hanya ujian ART yang negatif sahaja dibenarkan menghadiri upacara ini dan akan diberikan pelekat khas. Sidang media juga mendengarkan penerangan daripada beberapa orang ahli jawatan kuasa kerja sambutan Hari Kebangsaan ke-38. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang pencipta logo Hari Kebangsaan ke-38 dan penyampaian poster kepada wakil kementerian. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB petang tadi mengadakan majlis menaikkan bendera kebangsaan sempena Hari Kebangsaan ke-38. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Antara pengisian majlis menaikkan bendera dan nyanyian lagu kebangsaan. Majlis bertujuan untuk menanamkan semangat patriotik dan rasa cinta terhadap tanah air dalam kalangan warga Kupu SB. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB pagi tadi mengadakan majlis kesyukuran dan penyampaian anugerah akademik sempena majlis convocation ke-11 Kupu SB. Majlis diadakan bagi meraihkan graduan yang telah menamatkan pengajian di Kupu SB dengan menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kejayaan yang diraih. Hadir Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dimulakan dengan majlis khatam Al-Quran yang dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti bacaan khatam Al-Quran oleh para graduan.
Majlis diikuti dengan penandatanganan memorandum persefahaman antara Kupu SB dengan Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa IGS Semata dan penandatanganan secara maya antara Kupu SB dan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca. Juga ditandatangani memorandum persefahaman dengan Universitas Islam Sumatera Utara dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 18 graduan terbaik dalam program masing-masing menerima anugerah akademik Kupu SB, manakala penyerahan wakaf tarbiyah daripada para graduan Convocation ke-10 diterima oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. 240 botol dan 1,200 tin minuman keras serta 150 karton rokok pelbagai jenama ditemui dalam dua rondaan berasingan yang dijalankan di dua buah kawasan di daerah Temburong semalam. Dalam kejadian pertama, keanggotaan daripada pasukan simpanan polisi Kompani, pasukan polis Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei menemukan sebuah kenderaan tanpa pemandu yang ditinggalkan di persimpangan Jalan Bekarut. Hasil pemeriksaan menemukan 140 botol dan 816 tin minuman keras ditemui beserta 50 karton rokok. Manakala kejadian kedua di kawasan berdekatan Kuala Sungai Bekarun, keanggotaan Detektif Balai Polis Bangar, pasukan polis Diraja Brunei menemui 100 botol dan 384 tin minuman keras serta 100 karton rokok pelbagai jenama. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya hari ini memaklumkan mengenai pembatalan bil air bertarikh 15 hingga 18 Februari 2022 bagi beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara. Ia adalah disebabkan oleh terdapatnya kesalahan teknikal pada tarikh bil yang diterima. Bil air yang terlibat sebahagian kompleks perniagaan Jalan Gadung serta sekitarnya, sebahagian kompleks perniagaan Batu Bersurat serta sekitarnya, sebahagian kompleks perniagaan Kampung Kulap serta sekitarnya, Kampung Pengkalan Gadung, Kampung Menglait, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Rimba, Jalan Gadung, Kampung Kiarung, Kampung Kulap, Kumbang Pasang, Kampung Tungku dan Kampung Bebatik Kilanas. Kesalahan teknikal itu telah mengakibatkan bil air yang diterima tidak menunjukkan jumlah penggunaan bil air yang sebenar. Penggunaan air pada bulan ini akan termasuk ke dalam bil yang akan datang.